Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Kita jilid kelima ni dalam bab jual beli lagi dah. Hari ini, malam ini kita nak bincang bab harga dan hukumnya. Bab harga dan hukumnya. Definisi harga. Rujuk al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Harga merupakan salah satu dari dua bahagian barang dalam jual beli, iaitu harga dan barang yang dihargai, ditaksir. Keduanya merupakan unsur dalam jual beli. Jadi harga dan barang ni unsur dalam jual beli. Perbezaan antara harga dan nilai. Rujuk al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Perbezaan antara harga dan nilai. Nilai adalah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai. Sedangkan harga adalah suatu ketetapan yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harga itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil maupun sama. Jadi nilai sebenarnya satu perkara dah. Penetapan harga pula atas pihak yang berurusan jual beli, yang jual mahal ke murah ke, lebih daripada nilai ataupun lebih kecil ataupun sama nilai, berpatutnya kita kata atas masing-masing dah. Asalkan setuju redha meradainya. Ini merupakan harga yang sebenarnya untuk suatu barang. Sedangkan harga yang menjadi kesepakatan bersama adalah harga definitif. Harga itulah harga yang dinilaikan. Samman musamma yang kata dah. Harga yang ditentukanlah musamma. Okey, penetapan harga. Rujuk al-Mughni Tankih karya Az-Zahabi, Hasyiyah al-Mawsu'ah al-Kuwaitiyah, Naul Autor dan Al-Fatawa. Penetapan harga, definisinya. Penetapan harga adalah upaya menetapkan harga jual beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual beli yang ditetapkan. Ini kawalan harga lah. Pemerintah kawal harga tak beli terlalu mahal, terlalu murah pun ada juga yang kata sini. Yang pentingnya dikawal harganya lebih kurang supaya tidak berlaku penganiayaan pada pembeli atau penjual. Hukumnya, jumhur ulama berpendapat bahawa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga. Kawalan harga apa tak boleh benarnya. Kerana ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman yang diharamkan. Tu asalnya jadi zalim pula dah. Mereka mendasarkan hujahnya dengan hadis Anas bin Malik. Ia berkata, pada zaman Rasulullah SAW, harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, kalau saja anda mahu menetapkan harga. Beliau menjawab, Inna Allah Azza Jalla huwal khaliqul qabilul basitu rizqul musa'ir. Wa inni la arju an alqa Allah wa la yatlubuni ahadun bi muzlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pencipta dan yang Maha Menggenggam serta membentangkan, Maha Pemberi rezeki dan penentu harga. Sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku kerana satu tindakan kezaliman yang telah aku lakukan terhadapnya, baik dalam urusan jiwa maupun harta. Hadis sahih dari Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan selain mereka. Jadi Nabi sendiri tak usah tentukan harga, tetapkan harga. Kawal harga pun Nabi tak usah. Nabi ikut betul-betul ikut pasaran lah. Nabi biarkan begitu, takut jadi satu ketentuan lah. Keadaan hasahnya memang tak boleh kawal. Harga tu hasahnya nak kena beri pada pasaran. Kalau benda tu diperlukan masyarakat, dia jadi naik sikit harga dah. Kalau masyarakat tu saya beli dah, jadi turun sikit harga, biar dikawal oleh pasaran lah. Itu keadaan hasah dia dah. Menurut hadis ini, penguasa tidak berhak menentukan harga yang berlaku di tengah masyarakat. Melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Kalau ada barang murah, cumanya pengguna ni kena pahal lah. Masyarakat ni jangan cari hak mahal saja. Kalau ada barang murah, baru beri tempat murah. Barulah berlaku persaingan harga, jadi turun harga sikit. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanja harta mereka. Hak mereka untuk belanja harta mereka tak boleh. Padahal penguasa diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Perhatian penguasa terhadap kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga murah lebih layak dilakukan daripada perhatiannya terhadap kemaslahatan penjual
dengan kebijakan meninggikan harga dia. Jadi memanglah dari segi kaedahnya jaga pembeli lebih penting, pasal pembeli itu lebih ramai daripada penjual. Bila ada dua urusan saling bertentangan, maka penjual dan pembeli wajib diberi keluasan untuk mengusahakan diri mereka sendiri, dan mewajibkan pemilik barang dagangan untuk menjual sesuatu yang tidak disukainya bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samu dengan jalan batil, jalan tidak benar, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa surah 4 ayat 29. Kedah asalnya kalau redha mereda itu apalah, walaupun mahal sikit pun sangat beli ya. Kalau tidak gak dia nak boykot pun tak apa, tak usah beli dulu dah. Bagi mahal ni nanti tunggu baru beli ya. Kita pelanggan pembeli buat kita belaka dia akan jadi automatik akan turun sikit nak. Jadi kawalan harga pun ditentukan oleh pembeli juga lah. Sedikit sebanyak tak. Sementara itu kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan dari masyarakat. Jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampaui harga umum. Kalau benda tu Maliki Hanafi kata boleh dalam keadaan melampau dah. Bila demikian keadaannya, maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui mesyuarah dengan pakar demi menjaga kemaslahatan. Jadi kita tu bodoh gitu, dan yang pentingnya dia kena ada perbincangan dah. Turun ke bawah pemerintah kena turun dah. Kementerian Dalam Negeri tu turun jumpa ni kaji. Baru itu dia kena tipu kepada penjual tu dah. Kena tipu semua lah. Ikut harga dia agak rugi semua dah. Dia kata habis harga modal semua dah. Jadi kita ni kena, pemerintah kena bijaksana lah kaji molek dah. Mereka mendasarkan hujah mereka dengan dalil berikut. Pertama, tindakan Umar bin Khattab ketika melewati seorang penjual kayu bakar di sebuah pasar. Ia lalu berkata kepadanya, pilihlah mau menaikkan harga atau masuk rumahmu saja dan menjual sesuka hatimu. Ni ada hujah dah. Hujah mereka kata boleh lah dah. Boleh ke mana pilihlah mau menaikkan harga atau masuk rumahmu saja dah, atau sejual lah, ataupun jual suka hatimu, dia kata. Sanadnya sahih. Ni pendapat kata tak boleh kawal aku dah. Pendapat kedua, kaedah kedua dah, dalil kedua, hujah kedua. Kaedah fiqh menyebutkan bahaya mestilah dihilangkan, dan kaedah lain diperbolehkan mengambil suatu bahaya guna mencegah bahaya yang lebih besar. Kaedah fiqh ni asalnya tetap harga ni zalim ni, tapi kalau siapa tahap biar tu lebih zalim, lebih membahayakan rakyat jelata, maka boleh kawal dah. Terutama sekali monopoli ni, syarikat monopoli ke apa ni, kena bincang molek ni apa ni. Okay, mengomentari hujah ini, kalangan yang melarang penetapan harga mengatakan bahawa perkataan Umar ditujukan pada tukang kayu telah ditarik kembali. Umar kata, mu nak jual kau, mu tak sejual, lebih kurang gitu lah. Saat ni kita baca dah. Klik gumuh dah. Dan jual suka hatimu dah. Pilih dua, salah satu dah. Duduk gumuh ataupun jual ikut suka hatimu dah. Macam nak marah dah. Macam gitu lah, lebih kurang dah. Tapi kata sini Umar tarik kembali dah. Sebagaimana yang disenyalakan dinyatakan dalam Sunan Sa'id Ibn Mansur dan Musnad Asy-Syafi'i dan Sunan Al-Baihaqi. Ketika Umar kembali ke rumahnya, ia langsung melakukan introspeksi, maksudnya muhasabah diri dia sendiri, kemudian mendatangi semula tukang kayu di rumahnya dan berkata, apa yang aku katakan tadi bukanlah solusi dariku dan bukan pula suatu keputusan, melainkan aku hanya menginginkan kebaikan bagi penduduk kota ini. Jangan jual mahal lah, gitu lah. Sanadnya dhaif kerana keterputusannya. Ada Baihaqi dan dalam Ma'rifat Sunan. Aku yakni tuai kitab ni Abu Malik katakan, tambahan redaksi dalam asar Umar ini dhaif kerana datang dari riwayat Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Umar, sementara ia tidak pernah mendengar langsung dari Umar. Orang yang merenungkan kebenaran perkataan Umar kepada penjual kayu pasti akan mendapati bahawa Umar tidak menetapkan harga. Melainkan Umar hanya memerintahkan penjual kayu untuk menaikkan harga jualnya kerana khawatir orang di pasar akan menemukan bahaya yang hal merugikan orang ramai. Sekadar tu lah, tak ada royak pun dah. Terkait dengan hujah kedua, mereka juga memberikan sanggahan bahawa Nabi SAW lebih layak menghilangkan bahaya tak kala kaum muslimin mengadukan tingginya harga kepada beliau. Namun beliau ternyata tidak turun tangan
untuk menetapkan harga, sehingga hal tersebut mengindikasikan tidak bolehnya menetapkan harga meskipun disertai kemungkinan adanya berbagai-bagai bahaya yang menyertainya. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang tidak membolehkan pengawalan penetapan harga secara mutlak. Hanya saja penguasa boleh menghukum penjual yang sengaja menaikkan harga secara sewenang-wenangnya. Apa-apa pun boleh bicik lah. Bukan sekadar paksa saja bicik boleh dah. Kena bercerita bijak lah. Jangan nak bicik dengan pemerintah tak tahu sekarang. Pemerintah tu dengan maklumat penuh baru tak dengan tipu dah. Dan menyediakan solusi lah cara tak beri mahal ke apa. Adalah timbang taruh gitu kaedah perbincangan ni. Termasuk bahaya penetapan harga adalah akan memicu menghilangkan barang-barang di pasaran, dan ini akan menyebabkan melambungnya harga juga. Yang jelas akan menimbulkan bahaya mudarat pada orang fakir pula. Nak tetap harga pun tak boleh kira juga. Dia main orang nego ni pandai main juga dah. Penguasa berhak memaksa orang yang menjual barang dagangannya dengan harga di bawah harga majoriti penjual, kerana hal tersebut dapat menyebabkan mudarat bagi penjual-penjual yang lain pula, sebagaimana yang telah dilakukan Umar terhadap penjual kayu. Yang seterusnya, kebijakan penetapan harga ini tidak boleh dilakukan secara mutlak, pukul rata, tanpa membedakan jenis barang dengan dagangan dan tempoh waktu. Banyak kau ni fikirlah nak tetap harga ni tak. Orang yang harus menjual dengan harga pasar tentu akan menolak menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Maka dalam kes ini diperintahkan untuk melakukan apa yang diwajibkan terhadapnya, dan jika meninggalkannya maka ia dapat dikenai hukuman. Apa pun ia lebih kurang sesuai tempat masing-masing lah. Tak boleh lah kuasa ni mahal ke sini murah, kita nak suruh serupa berlaku semua tempat tak boleh juga. Ada setengah tu dia ambil atas tangan orang lain dah lah. Nak guna macam-macam bentuk perniagaan ni. Harga pos lagi, harga COD lagi, macam-macam dia fikir lah. Dia cupanya kalau melampau tu boleh dikenakan tindakan lah. Sesuatu yang pantas menjadi barang yang dijual, pantas juga menjadi barang penukar, yang harga ni. Demikian juga sebaliknya, sebagaimana difahami dari perkataan jumhur ulama. Jadi tukar harga dengan bagai tu boleh lah. Dia bagai tu boleh jual dah. Maksudnya ada nilai lah, bagi berada nilai dah. Masing-masing pengganti iaitu harga dan barang yang dihargai adalah harga bagi yang lainnya. Ada pendapat lain menyatakan bahawa harga adalah apa yang boleh dijual. Bila dua pihak yang bertransaksi berselisih pendapat tentang siapa yang menyerahkan lebih dahulu, maka yang wajib adalah menyerahkan harga wang terlebih dahulu sebelum barang yang dijual. Kaedah asal dia kata serah duit tu baru serah bagai dah. Bukan serah bagai baru serah duit. Wallahu a'lam lah kaedah asal dia. Tidak mencantumkan harga di suatu negeri yang banyak memiliki standard dinar dan sama-sama berada di pasaran boleh merosakkan akad kerana ketidakpastian nilai barang. Standard dinar tu, nilai harga dinar tu berbeza-beza, dia masalah lah dah. Adapun apabila sebahagian mata wang memiliki peredaran yang lebih luas, maka praktik demikian tetap sah saja. Nilai barang dikomersilkan dengan standard wang yang paling banyak beredar. Yang pentingnya mata wang di suatu negara lah, kita dah ni dah. Suatu negara kita boleh jual beli di Malaysia, ringgit Malaysia lah dia digunakan dah. Tak sedap fikirlah bak ko Singapura, dolar Singapura ko dolar Amerika ke, tak sedap fikir. Ikut semasa kuasa tempat setempat tu lah. Okey, hukum jawaih, hama, penyakit dan wabah. Rujuk Al-Mughni, Al-Muhalla, Al-Ilal Sunan, Bidayatul Mujtahid, Tafsir Al-Qurtubi, Tarjihat Ibn Qudamah, Fathul Malik, Nal Atar, Fathul Bari, Syarah Munti', Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, Al-Fiqh Islami wa Adillatu, dan Mulakhas Al-Fiqh. Okey, hukum jawaih ni, hama, penyakit dan wabah ni. Kerosakan barang yang dijual dan ketentuan hukumnya. Jaihah adalah bencana alam yang bukan disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti angin taufan, cuaca dingin yang ekstrim, serangan belalang dan bencana alam lainnya. Sedangkan kerosakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia tidak disebut jaihah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Ara'aita immana'allahu as-samarata. Apa pendapat kamu jika Allah mencegah pohon untuk berbuah? Dalam keadaan ini, pembeli boleh memilih antara membatalkan akad dan meminta pengembalian wang dari penjual, atau tetap mempertahankan akad dan meminta wang jasa pemetikan buah al-jani. Ni macam nak bayar dulu kali nak ketik buah, kali dia di pokok ada tak, tiba-tiba berlaku ribut ke apa, habis punahnya ni. Adapun kerosakan yang hanya sedikit tidaklah diperhitungkan. Ini menjadi tanggungjawab pembeli, bukan tanggungjawab penjual lagi. Kerana kerosakan semacam ini menurut kebiasaan yang berlaku tidak disebut jaihah. Misalnya jika ada sebahagian buah yang dimakan oleh burung jatuh di tanah atau lainnya, itu tak buat kira lah. Itu biasa hidup lah. Biasa buah ni memang jatuh kan.
Orang beli pokok lagi ni ada kaedah beli pokok Pawuh ke apa macam durian ke apa lah ada. Barang-barang yang menjadi tempat bencana alam. Barang-barang yang menjadi tempat bencana alam adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Menurut kalangan mazhab Maliki, bencana alam menimpa buah-buahan tidak diperselisihkan oleh kalangan ulama. Adapun bencana alam menimpa sayur mayu masih diperselisihkan di kalangan ulama. Menurut pendapat yang paling masyhur, bencana ini tetap dikategorikan sebagai bencana alam juga, jaihah juga. Al-Qurtubi menegaskan ini adalah pendapat yang sahih. Apa bedanya antara sayur mayu dan buah-buahan? Bukankah keduanya termasuk dalam kategori buah? Ibn Hazm mengatakan pendapat Imam Malik mengenai bencana-bencana, iaitu pengkategorian antara buah dan qatsi dengan sayur mayu dan pisang belum pernah dilontarkan sebelumnya oleh seorang pun dan tidak juga distandard kepada Al-Quran dan Sunnah. Riwayat yang dhaif sekalipun atau pendapat salah satu ulama salaf maupun dukungan qiyas. Jadi ini mengikut Al-Muhallab Ibn Hazm Az-Zahiri, dia kata tidak ada beza antara sayur dengan buah-buahan. Dalam masalah buah-buahan, persentis yang dihitung sebagai akibat bencana adalah sepertiga persentis. Pendapat ini yang dianut oleh kalangan mazhab Maliki. Sedangkan masalah sayur mayu disebutkan bahawa tidak ada perbezaan baik sedikit ataupun banyak. Akan tetapi menurut pendapat kalangan mazhab Maliki, jatah bencana sayur mayu tetap sepertiga juga serupa dengan buah-buahan. Kalangan lain menyatakan tidak ada perbezaan bencana besar dan kecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Qudamah, Ibn Hazm dan dinilai sebagai pendapat kuat oleh Asy-Syaukani. Pendapat inilah yang paling unggul kerana hadis-hadis yang ada bersifat umum dan tidak menentukan persentis sepertiga atau lainnya. Tak tahulah persentis ke apa ni tak. Tapi yang pentingnya apabila berlaku bencana sudah tentu dah. Asalnya tu jual tu lah, tu kebun tu lah, nak menanggungnya lah, gitu dah. Tidak pada pembeli lain pun lah. Okay, bencana alam dan kualiti kematangan buah. Para ulama berselisih pendapat mengenai bencana alam yang menimpa buah-buahan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak ada perbezaan pendapat antara buah yang sudah nampak matang dengan yang belum matang. Jadi tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan antara buah yang sudah nampak matang dengan yang belum matang. Kedua-duanya sama-sama dihitung sebagai korban bencana dan tidak boleh dituntut lagi, merujuk kepada keumuman sabda Rasulullah SAW. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Mengapa kamu ambil harta saudaramu dengan cara tidak benar? Hadis sahih, hadis Muslim. Jadi tak boleh tuntut orang pun, tak boleh tuntut, kena suruh duit balik lah. Maksudnya tak jadilah jual beli ke apa dah. Juga perintah beliau untuk melepaskan tuntutan akibat bencana alam. Hadis sahih, hadis Muslim. Kedua, pendapat kedua dah. Perlu dibedakan antara yang sudah nampak matang dan belum matang. Buah yang belum nampak matang tidak perlu dituntut. Sementara yang sudah nampak matang boleh dituntut lagi. Inilah pendapat jumhur ulama. Hanya saja mereka mensyaratkan pemotongan pemetikan buah tersebut. Ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah dan ulama lainnya seperti ulama Kufah dan Al-Lais. Pendapat ini dipilih oleh Ibn Hazm. Maksudnya boleh kutik dah, tiba-tiba dekat nala nak kutik, ataupun kutik dah tiba-tiba musnah kena bencana alam. Jadi pembeli pun tanggung juga lah sini ni. Kalau tidak, penjual sajalah, pentuai-tuai kebun sajalah. Dan hal ini mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Diriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah melarang penjualan buah sampai ia matang. Jadi tak boleh jual lagi. Oleh sebab itu kalau berlaku musnah sebelum matang, automatik lah tuai. Yang tanggungnya hanyalah orang yang jual tu, maksudnya tuai kebun tu lah. Para sahabat bertanya, lalu apa tandanya jika ia tumbuh matang? Nak tahu bila ia masuk model matang ni tak? Beliau menjawab, tahmaru ara'aita in mana'allahu thamrata bima tastahillu mala akhika. Jika memerah, nampak merah. Kalau buah matang kan merah molek dah. Kurma gana kita tengok dah. Jadi tengoklah atas buah tu macam mana nampaknya masuk molek dah. Menurutmu, jika Allah tidak mengeluarkan buah, lalu dengan apa yang engkau halalkan harta saudaramu dia? Jangan duk lorak jual dah. Bagai tak masuk mana lagi jual dah ni. Atas pokok tak nampak lagi buah ni. Ada setengah tu. Ataupun nampak buah tak nampak lagi masuk dah. Hadis sahih dah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, pada masa Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang menderita kerugian, kehilangan buah-buahan yang dibelinya, sehingga ia langsung jatuh miskin dan terlilit hutang dia. Dia mukali, dia beli nak jual dah. Gitulah jadi orang tengah dia dah. Tengok boleh dia beli ni, mungkin beli buah tak masuk molek lagi, tiba musnah dah. Jadi duit tu boleh kepada tuai kebun dia dah. Jadi siapa dia jadi miskin, bankrupt dia. Rasulullah SAW pun bersabda, berilah ia sedekah
Orang-orang lantas memberinya sedekah, namun semua itu belum mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menghutanginya, "Khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalika." Ambillah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada apa-apa lagi bagi kalian selain itu. Hadis sahih hadis Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dia tak boleh bayar dah. Nah. Ambil sekat mana ni, lepas tu suruh lepaslah hutang dia. Oh ini memang tak boleh nak bayar dah. Bankrupt dah. Hadis sahih hadis Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Kedua, hadis ini menunjukkan bahawa bencana alam yang diperintahkan Nabi SAW untuk digugurkan tuntutannya adalah bencana alam yang menimpa buah yang dijual sebelum tumbuh memerah lagi dah. Maksud tak ada masuk molek, jual dah. Lepas tu tiba-tiba bencana alam dah. Tak ada masuk. Sedangkan bencana tidak menggugurkan tuntutan dan mengharuskan pembeli untuk menerima bahagiannya meski harus mengeluarkan seluruh hartanya adalah bencana yang menimpa buah yang layak dijual setelah matang. Dijual molek dah. Masuk molek dah, tiba-tiba kena bencana alam, tiba-tiba lah bagai terjadi dan benda tu sepatutnya kutip dah cepat-cepat dah, boleh jual dah dah. Tiba-tiba dia lambat kutip sikit, sehari dua hari lambat kutip, kena ribut, kena topeng, kena gapo, kena buah dah. Jadi itu bolehlah dikatakan pada orang yang pembeli lah, orang yang jadi orang tengah orang gapo ni, dia tanggungjawabnya dah, sebabnya dia lambat kutip. Tapi kalau tak masuk lagi, tiba-tiba jual dah. Tiba-tiba kena bencana alam, peringkat awal lagi, sepatutnya tak boleh jual lagi lah benda gitu dah. Sebab tak tahu mana lagi, mungkin terbanyak lagi berlaku dah. Kedua, hujah ini mendapat tanggapan dari kalangan yang berseberangan sebagai berikut. Jawab pula orang ulama lain yang tak setuju dengan pendapat ni, jawab balik. Pertama, terkait dengan hadis Anas. Penetapan pengguguran tuntutan dalam penjualan sebelum matangnya buah tidak menafikan pengguguran setelahnya, setelah matangnya buah. Dan tidak sesuai apabila diterapkan dengan sejenisnya lantaran adanya perkhususan yang cukup adil untuk menggugurkan penjualan yang tertimpa bencana alam dan bukan untuk membatasinya. Ini pula tidak batas pada mata tak mata. Tengok keadaan kali tak. Yang kedua, sementara hadis Abu Sa'id tidak layak dijadikan sebagai dasar berhujah dalam kes perselisihan ini. Kerana hadis tersebut tidak menjelaskan bahawa hilangnya buah-buahan milik lelaki tersebut disebabkan oleh bencana alam. Itu hadis tu dah. Selain itu, tidak adanya pemindahan penjaminan penjual buah juga tidak layak dijadikan sebagai dasar hujah. Kerana ia telah mencantumkan apa yang mengindikasikan pemindahan jaminan secara umum, sehingga tidak adanya pemindahan jaminan dalam hal khusus tidak bertentangan dengannya. Tahulah, yang pentingnya kata tidak boleh buat hujah ni nak. Maksudnya hadis tidak jelas ni. Tidak jelas bencana alam kau gapo kau tak tahu dah. Jadi tak tahulah salah pada penjual ke salah pada pembeli. Rugi tu kau. Kita tak tahu kih gapo dia. Saya katakan di sana tidak ada indikasi yang menunjukkan kematangan buah. Hadis tu memang tak ayat sungguh. Mati ke tak mati buah yang jual, yang beli masa bila tak ayat lah. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengaitkan bencana ini dengan masalah boleh tidaknya menjual buah-buahan sebelum menampak kematangannya. Jadi apa-apa pun tak boleh juga jual buah dalam betul-betul masuk dia. Dan jadi pendapat tu kira gini lah, kira hak mudah ni jangan duk jual lagi dalam sebelum matang, sebelum masuk molek buah dia. Jangan duk bayar, jangan duk jual lagi. Buat janji lebih kurang tu boleh, cuk-cuk tapi jangan jual lagi. Kemungkinan yang berlaku tu macam-macam kemungkinan lagi sebelum masuk molek . Okey, hukum taklifi, hukum yang dibebankan untuk menggugurkan tuntutan dalam kes bencana alam. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Pertama, pengguguran tuntutan dalam kes bencana alam dianjurkan. Demikianlah pendapat jumhur ulama dalam kes bencana alam ni. Tak payah jual beli lagi dah tak. Kira gugur dah. Masalah tuntutan ke masalah nak jual beli, kira tak jadi dah dah. Yang kedua, hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, iaitu la yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika. Tidak dihalalkan bagimu mengambil sedikit pun darinya, memangnya atas dasar apa kamu ambil harta saudaramu. Hadis ini secara lugas menyatakan wajib menggugurkan tuntutan atas barang yang tertimpa bencana, bukan menganjurkannya. Demikianlah pendapat Syakani. Jadi tak tertimpa bencana tu maksudnya dia tidak wajib tangguhlah dah. Gitulah dah. Orang tenamin ditunggu saja buah dan hak masalahnya orang tengah ni kadang-kadang nak jual balik, tiba-tiba dia beli tak boleh jual, tu jadi masalah dah. Tu hak jadi rugi bagi penjual lah. Pembeli nak jual balik, pembeli nak jual balik tu masalah dia.
Yang ketiga, hukumnya makruh ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para muridnya. Mereka memaknai larangan yang ada pada dalam kata tidak halal ni sebagai hukum makruh saja, bukannya hukum haram. Itu pendapat yang ketiga lah. Terjadinya bencana alam. Acuan dasar dalam masalah ini adalah pensyaratan qabd, penggenggaman atau serah terima barang dalam jual beli. Maksudnya siapa dia pergi dah. Kalangan yang mensyaratkan qabd barang, pergi barang itu dalam segala hal, maka ia bererti membebankan tanggungan atau jaminan kepada penjual. Sedangkan kalangan yang tidak mensyaratkannya membebankan tanggungan atau jaminan kepada pembeli. Siapa yang tanggung masalah bencana alam. Jika bencana alam terjadi sebelum barang diterima, para ulama berbeza pendapat tentang siapa yang menanggung kerugian ketika bencana alam terjadi. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, barang yang rosak kerana bencana alam sepenuhnya menjadi tanggungan penjual. Tanggungan tuai kebun lah, kita kata nak jual buah ni. Ini adalah mazhab Maliki Syafi'i dalam pendapat lamanya. Salah satu versi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kalangan ahli hadis serta Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini juga dianut oleh kalangan mazhab Zahiri dengan hujah dan dalil sebagaimana berikut. Pertama, diriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi SAW pernah memerintahkan untuk menggugurkan tuntutan atas barang yang terkena bencana alam. Jadi boleh tuntutnya bagai kira tak jadi jual beli lagi lah, gitulah. Yang kedua, diriwayatkan dari Jabir secara marfu', in bi'ta min akhika sya'an fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu sya'an lima ta'khudhu mal akhika bighairi haqqin. Apabila engkau membeli sesuatu dari saudaramu sesama muslim lalu tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu darinya. Mengapa engkau hendak mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar? Hadis sahih, hadis Muslim dan Abu Daud. Dalam redaksi lain, dalam riwayat lain diredaksikan, disebutkan bunyinya matan hadis tu. Man ba'a thamaran fa asabathu jaihatun fala ya'khudh min mali akhihi syai'an ala ma ya'khudhu ahadukum mala akhihi muslim. Pada siapa menjual buah kemudian terjadi bencana pada buah tersebut, maka hendaklah ia tidak mengambil sedikit pun dari harta saudaranya. Atas dasar apa setiap orang dari kalian hendak mengambil harta saudaranya? Jadi tak boleh nak ambil lah harga dah daripada pembeli kali dah. Pembeli tu tak boleh ke satu dah. Tuai kebun tu walaupun tak boleh buah pun sekurang-kurangnya ada lagi tanah kebun dia ni. Gitulah keadaan dia. Tak boleh tahun ni tak ada pair dah. Hukumnya jelas dan tidak boleh dialihkan pada hukum yang lain kecuali apabila terdapat dalil yang lebih kuat. Pendapat kedua, bencana alam ini menjadi tanggungan pembeli. Ini pendapat kedua pula dah. Tadi kata penjual dah. Tuai kebun dah kata dah. Dia tanggung belakang dah. Bencana alam ini menjadi tanggungan pembeli pula. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat terbaru dari Imam Syafi'i. Mereka berhujah sebagaimana berikut. Hadis Amrah dari Aisyah bahawasanya ada seorang wanita yang datang menghadap Nabi SAW dan berkata, anak saya membeli buah dari fulan. Lalu bencana datang melenyapkannya. Maka saya minta si fulan untuk menggugurkan tuntutan atas harga buah tersebut. Namun ia bersumpah tidak akan melakukannya. Dia kata juadah ke? Tak ada petik ke? Salah mu ada. Nabi SAW bersabda, ta'alla alla yaf'ala khaira. Fulan telah bersumpah untuk tidak melakukan hal yang baik. Hadis da'if, hadis Ahmad Al-Bahaqi, sebab kedaifannya adalah Harithah bin Abu Ar-Rijal, da'if, tidak boleh dijadikan hujah. Mereka mengatakan jika memang tanggungan kerugian dibebankan kepada penjual, tentulah Nabi SAW akan melakukan tuntutan wanita tersebut dan membebankan kerugian pada penjual. Kerana serah terima barang telah dilakukan dan pembeli telah melakukan apa sahaja terhadap barangnya, maka segala hal yang terjadi pun kini menjadi tanggungannya, tanggungan pembeli lagi, baik berupa risiko kerugian, angkutan maupun pemindahan. Salah satu sudut dia juga dah. Kita tengoklah dah. Yang kedua dah, hujah kedua, kias pada keadaan rosaknya barang oleh manusia. Jika dalam kes ini penjual tidak menangguhnya. Kalau bagi dia jual kat, asalnya pembeli lah tanggungnya dah. Bunga tangan di tangan pembeli dah. Maka begitu juga dalam kes bencana alam, sebab keduanya sama-sama rosak oleh pihak lain. Bukannya oleh pihak penjual dia, oleh bencana alam, suka-suka sakat. Hujah ketiga, pendapat Syafi'i, menurut saya tidak ada ketetapan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan pengguguran tuntutan dalam kes bencana alam. Sekiranya memang jelas, maka aku tidak akan menentangnya. Dan jika memang beliau mengatakan kemestian menggugurkan tuntutan dalam kes bencana alam, tentu saya akan menggugurkan tuntutan dalamnya, baik sedikit maupun banyak. Hujah ini ditentang oleh pemegang pendapat pertama dengan tanggapan sebagaimana berikut. Pertama,
Hadis yang mereka jadikan dasar hukum tidak mengandungi hujah sebab melakukan hal yang wajib adalah kebaikan. Dia kata kebaikan itu bukan sunat, wajib dah. Apabila ia bersumpah tidak melakukan hal wajib, maka ibaratnya bersumpah tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan benda wajib dah. Yang kedua, hujah kedua, pengalihan wewenang tidak boleh disebut penerimaannya sempurna, qabd tam. Dan kebolehan melakukan apa sahaja terhadap barang pun tidak semesti bererti kesempurnaan penerimaan dengan bukti pemanfaatan barang dalam kes sewa. Macam kita sewa ni, kita boleh bukanlah sewa rumah, bukanlah kita jadi milik pemilik rumah tu dah. Tuai rumah tu berhak bagi sewa tu masih ada hak dia dah. Jadi tidak sepenuhnya dah. Jadi tidak dikatakan qabd tam dah, sempurna penerimaan dah. Lagilah. Yang ketiga, kias mereka menjadi kukurut dengan adanya pengalihan wewenang dalam kes sewa. Pendapat yang kuat, tanggungan dibeban kepada penjual kerana adanya nas yang menetapkan hal tersebut secara lugas. Jadi kita kira ni apa tak adil lah, bicara-bicara panjang apa dah. Kalau lah benda tu betul-betul masuk lagi dah. Riba jual dalam keadaan tidak masuk, benda tu betul-betul tak boleh diserah kepada pembeli lah. Walaupun beli kena penjual. Sebab ni barang atas hang bagi tak jelas lagi dah. Tanggungjawab penjual lagi. Penjual tu walaupun dia jual, dia adalah tuai tanah, tuai pokok dia. Tuai pokok, tuai tanah ni, dia sekurang-kurangnya ada harta tanahnya, tak boleh tahun ni tak ada peluk buah dah. Jadi dia orang je beli ni ada jada tak ada ke satu dah. Modal nego dak beli. Tiba-tiba beli awal tak jadi buah. Nenginyo dia dah. Selok tengah lah. Jadi orang ni lah sepatutnya dia dia tak boleh tangguh lah dak. Pitih dia boleh buat beli benda lain, nego benda lain dah. Tak payah modal habis kepada buah durian ke buah gapo nak jual ni dah. Buah moktel ke gapo dah. Yang tak betul-betul belum masuk lah. Tapi masuk molek pokok dia kata kira ni lebih kurang gini nak jual. Dah. Dia nak kutip. Tiba-tiba dia lambat kutip. Padahal boleh kutip selalu dah. Tu mungkin itulah kita kata ni. Masuk molek dah tiba-tiba pembeli tu lalai ke cuai ke lebih kurang tu mungkin itu boleh disabitkan. Bolehlah dikatakan tanggungjawab pembeli pula lah. Bagaimana apabila bencana alam terjadi sudah barang terima oleh pembeli dah. Terima habis dah. Baru kena bala dah, kena bencana dah. Ataupun kutip habis dah. Lepas tu kena accident ke gapo ke ribut lah. Dari lori ke gapo terbalik kurang. Macam-macam pun rosak dah. Barang dijual rosak setelah diterima oleh pembeli, baik kerosakan tersebut akibat bencana alam, perbuatan pembeli atau perbuatan penjual atau perbuatan orang lain, maka jual beli tersebut tidaklah batal. Dan kerosakannya menjadi tanggungan pembeli adalah hal demikian kerana barang yang dijual telah keluar dari tanggungan penjual dan telah dibawa oleh pembeli dia. Pembeli kutip habis dah. Adapun kerosakan dilakukan oleh orang lain, maka tanggungan tersebut dapat dibebankan kepada perosak adalah. Oh suku sakat tak ada kaitan dah. Tiba dia tepuh kena ke atau tak sengaja merosakkan buah-buahan. Orang jual ni beli tu, dia suku sakat ketiga dah. Tiba dia merosakkan, maka tanggungjawab dia lah ganti rugi dia. Okay, faedah. Faedah dah. Pertama, Imam Malik membebankan tanggungan kerugian atas apa yang dialami budak selama 3 hari setelah jual beli pada penjual budak. Merujuk pada hadis, masa budak beliau adalah 3 hari. Pendapat ini sangat jauh kerana status dhaif hadis yang dijadikan sebagai landasan hujah. Hadis dhaif Hajar Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah sebab kedaifannya adalah keterputusan antara Al-Hasan dan Uqbah bin Amir. Jadi, ni cerita je, cerita bab budak, jual beli budak nah. Tahulah nak ada kaitan dengan buah ni nah. Okey, yang seterusnya kedua dah faedah. Apabila ada seorang menyewa tanah, kemudian menanaminya, lalu tanamannya rosak, maka orang yang menyewakan tanah itu tidaklah bertanggungjawab. Ketua ini dinyatakan oleh Ahmad dan kami tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Tak ada masalah lah. Dia sewa tanah, tiba-tiba dia nan dah. Dia sewa tanah dah. Berapa ekar dah. Tiba yang nan ni tiba-tiba tak jadi dah. Jadi tak boleh lah. Dia kena tanah tu dia kena bayar lagi sewa dah. Sewa tu suku dah. Sebab nan ni suku tak ada tanggungjawab tuai tanahnya. Upah jasa orang yang menakar. Upah ni lah khidmat. Orang yang menakar menimbang dibebankan kepada penjual kerana ia berkewajipan menyerahkan barang kepada pemilik, sementara penyerahan tidak tercapai kecuali dengan hal tersebut. Kerananya upah khidmat dibebankan kepada penjual. Jadi kepala ni lah nak jatuh dia nimbang ke apa penjual belakang. Kalau kita pergi kedai apa tak,
Bukan kita buat nimbe nak tahu ukuran lah. Tu keadanya. Kita beli kedai mana pun dia je timbe sekilo je ready dah. Abang-abang. Maksudnya dia je timbe dah. Pemindahan distribusi barang lah. Pembahagian pindah bahagian lah. Dan yang semisal dibeban kepada pembeli. Kerana hal itu tidak berhubungan dengan hak penyempurnaan lagi dah. Contohnya pembeli untuk jual balik dah. Yang ambil dia beli tu nak pindah nak jual di bandar ke mana dah. Dia beli tu Cina dah. Di kapur di. Jadi dia tu kos-kos lain tu tanggungnya pada pembeli tu lah pula dah. Tak usah ambil pada penjual lagi lah. Pasal juruhnya pembeli lagi dah. Para ulama berdasar bahawa pembenahan tanggungan akibat bencana yang terjadi pada buah-buahan pada penjual kerana qabd serah terima buah-buahan di pucuk pohon dengan mekanisme penyerahan wewenang merupakan bentuk qabd barang yang kurang sempurna sehingga keadaannya sama seperti ketika belum diserah terimakan. Jadi pokok ni saat inilah ada becek dia. Di manakah kira qabd serah terima yang disah dia? Adakah boleh di atas pokok ataupun kena kutip habis dia serah terima modal dah. Kalau dia terima habis, dia kutip habis, bubuh dalam lori pembeli tu, tak ada masalah tu, betul serah terima. Memang tidak khilaf tu, itu boleh pembeli lah. Kalau punuh lepas tu kan, pembeli lah tanggungjawabnya, bukan penjual lagi, bukan tuai kebun lagi dah. Kalau tadi, kalau hak betul tak masuk, memang kalau jual dah, tu kira salah penjual lah. Jadi, dia tak boleh ambil pitih lah. Kalau yang ambil pitih dah, dia kena suruh balik. Pasal masa tu, tanggungnya penjual lagi. Masalah hak kita bincang sebelum ni ada juga, iaitu masuk molek dah dah. Matai molek dah. Tiba-tiba dia bayar dah. Dia lalai. Dia tidak ambil segera dah. Tiba-tiba kena bencana alam. Hak tu ada perbincangan saat ni lah. Okey, pengaruh bencana alam dari sisi terlaksana atau batalnya transaksi jual beli. Sudah sikit ada. Pertama, apabila barang yang dijual rosak kerana bencana alam, perbuatan barang yakni hewan yang jual itu sendiri atau perbuatan penjual sebelum pembeli menerimanya, maka transaksinya batal automatik dah. Dah. Tak dia tangan, tak dia sapa ke tangan pembeli dah. Nah. Apabila barang yang dia jual rosak kerana perbuatan pembeli, maka transaksinya tidaklah batal dan pembeli berkewajipan membayarnya juga. Contohnya lori penjual pembeli tu tiba yang accident ke, jatuh ke, masuk lubang ke, tergelai air ke apa tak, kena banjir ke apa, tanggungjawab pembeli lah. Apabila barang yang jual rosak kerana perbuatan penjual, maka transaksinya batal dan pembeli tidak berkewajipan bayarnya lagi. Itu masalah salah penjual dah. Apabila barang yang jual rosak kerana perbuatan orang lain, maka jual beli ini tidaklah batal dan pembeli diberi pilihan untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut dan membayarkan harga barang, lalu menuntut orang yang merosakkan tersebut untuk menanggung kerugian atau rosaknya barangnya. Orang ketiga, orang accident, tepuh lori, orang apa dah. Yang kedua dah, jika barang yang dijual rosak sebelum pembeli menerimanya, maka transaksinya terlaksana. Yang ini tidak boleh batal. Pula dah, tadi kata ada pendapat kedua. Pertama ni pendapat kedua, dia jual, pembeli tak terima pun tak batal dah. Tanggungnya pembeli dia bayar dah yang kata gitu. Okey. Pengaruh yang muncul akibat jual beli. Pertama, berpindahnya kepemilikan. Barang berpindah kepemilikannya kepada pembeli dan harga wang pembayaran kepada penjual. Kepemilikan pembeli atas barang yang dijual hanya tergantung transaksi jual beli yang sah dan tidak berhenti atau tertunda atas serah terima. Kendati pun serah terima ini berpengaruh terhadap tanggungan. Penjelasan detail tentang jual beli barang yang belum diserah terimakan akan dikemukakan dalam bab mengenai jual beli yang rosak. Kedua, penyerahan harga wang secara tunai. Ketentuan asal dalam harga adalah kontan, adalah secara terus sekaligus dah. Kontan ni macam sekaligus ni, tidak boleh tangguh-tangguh dak berhutang ke apa tak boleh. Ini merupakan kesepakatan di antara para ulama secara keseluruhannya. Ibn Abdul Bar berkata harga selamanya bersifat kontan, bersifat tunai, kecuali bila berdua belah pihak bertransaksi menyebutkan harganya tempoh banyak ansurai ke tempoh, maka pembayarannya sampai tiba jangka waktunya. Kalau nak jual secara beransurai, ia kena wajib lah. Jadi asal-asalnya kita nego berjual beli ni adalah tunai lah, tidak boleh tangguh-tangguh. Tapi kalau dipersetujui bersama, kalau tidak mahu membebankan pembeli ke, bolehlah bicara dah. Ketiga, penyerahan barang yang dijual. Ibn Rushd mengatakan para ulama telah sepakat bahawa tidak boleh penjualan barang sampai waktu tertentu tempoh.
Akan tetapi syarat sah jual beli adalah jika barang dijual diserahkan kepada pembeli pada saat akad transaksi. Jadi barang itu penting lagi sebelum bayar dah. Bayar itu boleh buat asal-asal, tapi barang itu kena terima lalu oleh pembeli dah. Praktik jual beli yang diharamkan. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli kerana termasuk hajat atau keperluan hidup. Jual beli sebagaimana pendapat ulama adalah halal dengan didukung dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan logik. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 275. Riwayatkan dari Rafiq bin Khudash, ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanyai, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Usaha seorang lelaki dengan tangannya sendiri. Nah, kerja tangannya sendiri dah. Dan segala jual beli yang mabrur. Hadis Hasan Hadrat Ahmad At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Jadi jual beli pun termasuk macam usaha tangan jugalah, kerja tangan sendiri. Yang mabrur, yang baiklah, mabrur yang terima dah. Dalil ijma', kaum muslimin berijma' tentang halal yang jual beli. Sementara dalil logik, selama manusia masih memerlukan satu sama lain kerana ia tidak boleh mencapai semua keinginannya kecuali dengan jual beli, maka jual beli merupakan kemaslahatan bagi mereka semua masyarakat perlu pada jual beli dah. Sebuah kaedah syar'i menyebutkan hukum asal dalam semua muamalah, macam-macam perdagangan, perniagaan dan pekerjaan adalah halal dan boleh sahaja. Sehingga semua itu tidak terlarang kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Jadi kaedah yang asalnya setiap bagi kita nego jual beli ni, kehidupan dunia ni adalah halal lah. Kecuali Nabi lagi judi, arak ataupun babi ataupun benda riba tu, gharar ke, benda tu baru jadi haram. Selagi jual beli biasa, kaedah yang halal bakal dah. Inilah hukum asal yang agung yang menjadi sandaran hukum setiap muamalah dan adat kebiasaan manusia. Orang yang mengharamkan salah satu dari hal tersebut dituntut untuk mengemukakan dalil pengharamannya yang jelas, kerana ia menentang hukum asal. Dengan dasar ini terlihatlah toleransi dan keluasan syariat, relevannya dengan setiap tempat dan waktu, serta perkembangnya sesuatu tuntutan manusia dan kemaslahatan manusia ini berkembang. Lalu jual beli internet pun ada dan ini adalah kaedah yang dibangkit oleh keadilan dan perhatian terhadap kemaslahatan kedua belah pihak. Muamalah tidak akan keluar dari hukum asal yang agung ini, iaitu dari diperbolehkan menjadi diharamkan kecuali ketika ia diindikasikan adanya hal dilarang. Kecuali ada benda haram ya. Ada unsur riba, ada unsur haram, bagulah bagi haram. Tidak kak dia jadi halal semua dah. Dan kembali kepada perbuatan menzalimi salah satu pihak. Kalau ada unsur zalim, tipu ke, gharar ke, baru jadi haram. Seperti riba, penipuan, ketidakpastian, jahalah, kecurangan, penipuan dan sebagainya. Jadi kena buang unsur-unsur yang tidak jelas ni. Biar jelas setang mana, ukuran setang mana dah. Muamalah semacam ini bila dirunkan akan kembali kepada perbuatan menzalimi kepada salah satu pihak. Muamalah yang haram tidak diharamkan kecuali kerana mengandungi kerosakan dan kezaliman yang di dalamnya. Asalnya bukan jual beli itu haram, kerana unsur penipuan, unsur kezaliman itu baru jadi haram lah. Setakat itu sahajalah perbincangan kita malam ni. Kita sudahi dengan subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.